Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dengan mendirikan solat? Bagaimana ketetapan rakaat dalam solat ditentukan? Apa itu rahsia rakaat dalam solat? Ikuti kupasannya bersama-sama Asyik Tuan Haji Ahmad Hanif Naim dalam Bisikan Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil muhkamit tanzil ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Bisikan Nurani. Dan pada petang yang berbahagia ini, pada hari ini kita sama-sama akan membincangkan satu tajuk, iaitu rahsia jumlah rakaat dalam solat. Sebelum kita masuk pada tajuk ini ataupun apa yang diperkatakan tentang rahsia jumlah rakaat dalam solat ini, adalah kita lebih baik kita memahami dahulu kenapakah kita perlu melaksanakan solat yang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dari segi sudut rahsia kelebihan ini sebenarnya bukan merupakan perkara utama. Kita bukanlah diwajibkan memahami apakah rahsia ataupun kelebihan solat dan rakaat solat ini, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang itu merupakan perintah daripada perintah-perintah Allah, dan menjadi kewajipan kepada manusia, iaitu yang pertama sekali adalah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita memahami rahsia ataupun kelebihan daripada solat ataupun rakaat-rakaat yang terkandung dalam solat tersebut, itu perkara yang kedua. Tetapi yang paling mustahak adalah perintah Allah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi yang pertama sekali, bila kita katakan perintah Allah, bila kita katakan sembahyang itu merupakan perintah Allah. Bila perintah Allah diperintahkan oleh Allah, maksudnya bila sembahyang itu diperintahkan oleh Allah, sudah tentu ada kebaikan. Setiap perintah Allah ada di situ kebaikan. Bila Allah perintahkan sembahyang atau puasa atau zakat, dan segala perintah Allah itu memanglah ada kelebihan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan sesuatu itu dalam bentuk yang sia-sia. Sebaliknya tentulah ada kelebihan. Cuma hari ini sama ada kita nak memperjelaskan atau memahami apakah kelebihan itu, hanyalah untuk menjadikan kita ni lebih bersemangat, lebih sayang, lebih cintakan akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari sudut sembahyang ini pun sendiri sudah ada kelebihan. Sudah ada kelebihan. Bagaimana sebelum sembahyang pun dah dapat kebaikan, belum buat dah dapat kebaikan. Hari ini kalau kita nak sembahyang, kita katakan kita nak sembahyang, kita perlu ambil wuduk. Belum sembahyang dah dapat pahala, dah dapat kebaikan. Dengan berwuduk itu pun dah ada kebaikan sebelum melaksanakan solat. Kita bangun pagi, contohnya kita bangun pagi, kita mandi, kita bersihkan tubuh badan, kita mandi dengan sabun-sabun yang telah yang dengan pelbagai jenama. Kita gunakan sabun ni. Kalau orang lelaki sabun tak cukup banyaklah. Kalau orang perempuan ni sabun yang Allahu Akbar banyak sungguh. Muka lain, tangan lain, badan lain, sehingga kan alat sulit pun ada sabun khas. Ini kelebihan orang perempuan, terlebih sabun. Tetapi apa yang paling penting tuan-tuan, walaupun kita dah bersih, dah mandi, dah bersih, kita tetap disuruh untuk mengambil wuduk. Kenapa perlu ambil wuduk sedangkan dah bersih? Kalau ikut logik akal, logik akal kita, sedangkan kita dah gunakan sabun, segala kita kata kuman-kuman dah habis. Bahkan ada mungkin syarikat kata dia punya sabun bagus 99.9% kuman habis. Tetapi kita tetap mengambil wuduk.
Kenapa kita ambil wuduk? Kerana kita mengambil itu adalah perintah Allah. Dan di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bagaimana Allah beri peluang kita untuk dapat kebaikan. Bukan hanya nak bila nak ambil sembahyang, kita nak sembahyang ni kita kena bersih, kita ambil basuh muka dan sebagainya kerana muka kita kotor. Tapi lebih daripada itu, kerana Allah nak hapuskan dosa di anggota tempat kita mengambil wuduk tadi. Contohnya kita basuh muka. Kenapa basuh muka? Sebab di kawasan muka ni ada anggota yang kita katakan mudah untuk mendapat dosa. Contohnya mata. Mata kadang-kadang kita gunakan untuk benda yang baik, tapi kadang-kadang mata juga lihat benda yang tak baik. Pergi sembahyang, nak pergi sembahyang, tapi nampak amoy temui tengah jalan, tepi jalan, pakai seluar pendek, mata lihat. Itu mata lihat, belum kata mulut, mulut kata kan. Seronok kerana melihat sesuatu. Kan dah dapat dosa dah. Tetapi bila kita ambil wuduk saja, apa yang berlaku? Dengan ambil wuduk tadi, Allah janjikan, Allah hapuskan dosa. Dosa-dosa kecil yang ada pada tubuh badan kita, itu kelebihan. Allah hapuskan. Bahkan bila kita nak naik ke masjid saja, lepas ambil wuduk dan kita nak naik masjid, niat iktikaf, dah dapat pahala. Kemudian sembahyang tahiyatul masjid, dah dapat pahala. Kemudian sembahyang sunat, dapat pahala. Barulah kita laksanakan perintah Allah. Perintah Allah sembahyang fardu, yang wajib itu sembahyang fardu. Sembahyang fardu itu baru nak dilaksanakan. Tetapi bagaimana bilangan-bilangan kebaikan telah kita dapat daripada pelaksanaan sembahyang itu. Baik, berbalik kepada rahsia daripada rahsia sembahyang ini, sebenarnya kita boleh bahagi-bahagikan. Bahagikan maksudnya kenapa kalau kita nak lihat pertama sekali sebelum cerita tentang rakaat sembahyang ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala peringkat awalnya memerintahkan kita untuk solat 5 waktu 50 kali. Bukan 5 kali tapi 50 kali. Yang mana perintah ini Allah perintahkan di mana? Di langit Allah. Berbeza dengan hukum-hukum yang lain, perintah Allah yang lain Allah perintahkan di dunia. Perintah puasa di dunia, perintah zakat di dunia. Tetapi perintah sembahyang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima di langit Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan apabila Allah perintahkan sembahyang satu hari 50 kali, Nabi Muhammad terus terima. Ini sifat Nabi kita, seorang yang sangat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila turun ke bawah, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa ingatkan, ingatkan dan nasihatkan kepada Nabi supaya minta dikurangkan. Kenapa perlu dikurangkan? Kerana umat Nabi Musa pun tak dapat laksanakan yang sembahyang yang kalau dikatakan satu hari satu waktu saja pun tak dapat dilaksanakan. Ini kan pula sampai 50 waktu. Maka Nabi Musa nasihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon pada Allah supaya dikurangkan bilangan waktu sembahyang. Nabi berulang alik bertemu dengan Allah. Bukan satu perkara yang mudah. Untuk bertemu dengan raja kepada segala raja. Bertemu dengan kita katakan yang mempunyai kekuasaan, yang telah memerintahkan kita untuk melaksanakan sembahyang satu hari 50 waktu. Tapi apa yang berlaku? Kena menghadap untuk minta dikurangkan bilangannya daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Naik turun. Allah turunkan daripada 50 kepada 45, kurang 5. Naik lagi nasihat daripada Nabi Musa, naik lagi, naik turun sampailah 10 kali naik turun. Apa yang berlaku? Akhirnya Allah perintahkan 5 waktu, dan 5 waktu itu bersamaan dengan 50 waktu dikerjakan solat satu hari. Ini kelebihan kalau kita lihat dari segi sudut mana? Sudut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ini seorang yang sangat prihatin kepada umatnya. Kalau diperintah itu kepada Nabi Muhammad memang boleh laksanakan. Tetapi memikirkan kerana umatnya, maka Nabi terpaksa naik turun minta menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan. Kalau hari ini kita bertemu dengan raja perintahkan sesuatu, kita terus buat.
Nak rayu sampai 10 kali jumpa raja nak turunkan, tentu kita tak mampu untuk melaksanakan sedemikian. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan baik, dan dapat berulang alik kerana memikirkan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, apa yang kita lihat hari ini tentang perintah sembahyang ini, pada mulanya bila Allah perintahkan kita sembahyang, iaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, memang 5 waktu dikerjakan, dan 5 waktu ini dikerjakan iaitu 2 rakaat sebelum berhijrah ke Madinah. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak ini dilaksanakan. Setiap waktu itu adalah 2 rakaat bagi setiap waktu. Ini yang merupakan jumhur ulama menyatakan sedemikian. Bermaksud perintah itu memang 5 waktu, tapi peringkat awalnya adalah semua rakaat sembahyang atau semua waktu sembahyang itu sebanyak 2 rakaat. Dan apabila berhijrah ke Madinah, barulah ditambah kepada yang zuhur, asar dan juga isyak ditambah kepada 4, sementara untuk waktu maghrib ditambah 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Sementara solat subuh masih kekal kepada 2 rakaat. Inilah tuan-tuan peringkat awalnya apa yang kita nak nyatakan tentang bagaimana kefarduan solat itu, bagaimana rakaat pada peringkat awal. Dan insya-Allah kita bertemu lagi sebentar lagi, dan kita insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada rancangan Bisikan Nurani, dan saya menyambung sedikit tentang bagaimana rakaat sembahyang ini, iaitu subuh 2 rakaat, dan juga kita katakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak ini 4 rakaat. Dari segi sudut kita katakan kelebihannya, ada juga pandangan-pandangan yang lain. Contohnya kita katakan pandangan daripada ahli fizik. Seorang profesor mengatakan kenapa subuh itu sembahyangnya 2 rakaat, kerana adanya dari sudut sains, dari segi ketika kita tidur itu berlaku cas pada badan kita, negatif dan positif. Dan kemudian bila kita bangun subuh itu, maka tak perlu dia akan mengimbangkan kembali imbangan tubuh badan manusia. Dengan 2 rakaat itu sudah memada mengimbangkan kembali. Bila bangun pagi segar, dengan 2 rakaat itu dia dapat mengimbangkan kembali cas positif dan juga negatif. Jadi bila waktu zuhur pula, kerana waktu zuhur ini kita telah menggunakan waktu itu dengan banyak, dan perlu dicas semula. Maka kalau pagi tadi hanya 2 rakaat saja untuk mengimbangkan tubuh badan ini dari sudut kesihatan. Dari sudut kesihatan, bila waktu zuhur itu perlukan tenaga yang lebih, maka perlu juga dicaskan kembali. Dan begitu juga waktu asar, sama juga 4 rakaat. Dan bila berpindah pada waktu malam, maghrib itu tidak memerlukan banyak tenaga, maka cukup dengan 3 rakaat. Dan apabila isyak, maka perlu dicas kembali kerana untuk bangun kembali untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi memerlukan cas yang lebih. Ini dari sudut kesihatan. Tetapi dari segi rakaat ini, kalau kita lihat sebenarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan perintah Allah. Jibril telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang ini, sembahyang zuhurnya, sembahyang asarnya bagaimana, itu merupakan perintah Allah. Jadi kalau nak dikirakan bilangan ini adalah satu pandangan ataupun kita katakan yang menyatakan bahawa kelebihan daripada waktu-waktu tersebut. Kalau kita lihat
pengambilan subuh itu pun dinyatakan bahawa sembahyang subuh itu yang mula sembahyang subuh adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam yang sembahyang subuh yang memulakan sembahyang subuh. Sembahyang zuhur pula iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sembahyang asar Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sembahyang maghrib Nabi Allah Isa alaihissalam, dan sembahyang isyak oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini yang pandangan daripada mufassirin menyatakan bagaimana sembahyang ini dimulakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 5 waktu tadi dikerjakan dalam satu hari satu malam. Baik tuan-tuan, saya buka kepada para penonton, sekiranya ada persoalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azran bin Aris dari Unit Adik Dalam Jabatan Agama Johor. Saya ada satu soalan, Ustaz. Soalan saya, bagaimanakah kita hendak khusyuk dalam solat? Setuju, Ustaz. Solat. Yang pertama sekali, kita kena yakin bahawa solat ini perintah Allah. Yang pertama, bila merupakan perintah Allah, bila kita katakan mak bapak perintah, kalau kita kata kita tak ikut, tentu mak bapak kita marah. Maka bila kita tahu mak bapak kita perintah, kita tak buat, mak bapak kita marah, maka kita akan buat yang terbaik. Begitu juga kalau kita katakan ini adalah perintah Allah, Allah perintahkan kita sembahyang, bukan manusia, tetapi Allah perintahkan kita sembahyang, ini perintah Allah, maka kita nak kena yang buat yang terbaik. Sebab bila perintah Allah ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Apa yang Allah sebutkan, perintahkanlah ahli keluarga kamu sembahyang dan bersabarlah untuk memerintahkan mereka sembahyang ini ataupun melaksanakan sembahyang ini. Nahnu narzuquka. Allah nyatakan di sini bahawa kami yang memberi rezeki kamu. Kami tak minta rezeki daripada kamu. Allah tak minta apa-apa, tetapi kami yang beri rezeki pada kamu dan balasan baik bagi orang yang bertakwa. Maksudnya tuan-tuan, apa dia? Allah perintahkan kita kerana itu ianya perintah Allah. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak khusyuk dalam sembahyang, kita kena yakin bahawa inilah perintah Allah. Dan setiap perintah Allah sudah tentu ada kebaikan. Bila Allah kata kebaikan, Allah janjikan, maka kita kena yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin dengan janji Allah, kita akan buat yang terbaik. Dan bila kita nak bersedia untuk sembahyang, ini sudah tentulah kita kena melihat juga dari segi persediaan kehidupan kita. Kadang-kadang kenapa kita tak khusyuk dalam sembahyang? Kadang-kadang kita buat benda larangan Allah. Dalam masa mentaati perintah Allah, kita buat larangan Allah. Bagaimana nak khusyuk dalam sembahyang? Kita campurkan dua-dua, yang baik dengan yang buruk. Bagaimana nak khusyuk? Kita juga dalam masa yang sama, rezeki yang halal kita tak cari, tapi kita riba kita ambil dan perkara-perkara yang larangan Allah kita ambil. Dalam masa yang sama kita nak sembahyang, kita nak mentaati perintah Allah. Sudah tentu hilang sebenarnya kekuatan untuk sembahyang itu jadi lebih khusyuk. Dan yang juga penting, bagaimana kita nak khusyuk sembahyang adalah kita memahami apa yang kita baca. Itu antara yang kita katakan menyebabkan kita khusyuk dalam sembahyang, apabila kita faham apa yang kita buat. Bila kita sebut Allahu Akbar, bila kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita memang yakin dan percaya dan beriman Allah yang maha besar. Rezeki semua datang daripada Allah. Allah juga yang akan memberikan kebahagiaan pada kita. Maka bila kita yakin dan memahami setiap ayat yang kita baca, sudah tentu sembahyang kita akan lebih khusyuk. Dan apabila kita membaca ayat-ayat Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, maka kita bertambah khusyuk. Setiap bacaan itu kita fahami apa ayat atau apa perkataan yang kita baca.
Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Kita dapat bayangkan bagaimana hebatnya Allah mentadbir alam ini. Bukan alam manusia saja, tetapi semua alam di dunia ini, sama ada yang nampak, yang kecil, yang besar, semuanya dalam tadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita yakin perintah Allah, dengan kita menjaga setiap adab-adab sembahyang itu, maka sudah tentulah insya-Allah kita katakan tadi, kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Saya buka pada soalan yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhaila binti Abdul Rahman dari Unit Audit Dalam Jabatan Agama Johor. Saya ada satu soalan, Ustaz. Apakah peranan solat dalam kekeluargaan Islam? Sekian. Baik. Apakah peranan solat atau sembahyang dalam kekeluargaan Islam? Kadang-kadang bila kita kata sembahyang, rumah tangga insya-Allah akan terjaga. Jadi kata apa kaitannya sembahyang dengan keluarga? Sembahyang dengan suami, sembahyang dengan isteri. Sepatutnya kita melihat sembahyang ini adalah satu kaedah, satu ibadah yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Sembahyang itulah perantara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang itulah perantara kita dengan Allah. Dan kalau kita lihat dalam keluarga, siapa yang jodohkan kita? Sudah tentu kita akan jawab Allah yang jodohkan kita. Kalau kita lihat murad macam mana pun, kalau bukan jodoh kita tak dapat tak? Dengan bunga, dengan SMS, kan? Kalau bukan jodoh kita tak dapat, kita nak cari yang macam ni, Allah bagi yang lain. Itu kadang-kadang tengok kat pelamin, macam tak kena, itu mata kita. Kan? Mata kita macam tak kena. Kenapa pengantin perempuan ni, ya Allah, putih semacam, kan? Yang pengantin lelaki tak berapa nak putih, dah macam tek cecak, kan? Tetapi inilah nama jodoh. Jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jodohkan. Bila Allah dah jodohkan kita, sepatutnya kita berterima kasih, syukur pada Allah. Allah dah jodohkan kita. Maka bagaimana caranya? Sudah tentu dengan sembahyang, tanda kesyukuran. Itu yang pertama. Bila kita dah ada tunjuk tanda kesyukuran, Allah jadikan kita, Allah dah jodohkan kita. Allah bukan hanya jadi dan jodohkan kita, Allah juga yang datangkan ujian dalam rumah tangga. Bila manusia tidak baik hubungan dengan Allah, tak sembahyang, tak ada baik hubungan dengan Allah, di dalam rumah tangga ni datang pelbagai ujian, cabaran, pelbagai ujian. Bagaimana mereka nak tahu ini ujian? Akhirnya mereka kata ini masalah kewangan, masalah suami, masalah anak, masalah kesihatan, semuanya masalah. Tetapi bila kita kata ini ujian Allah, Allah nak menguji kita. Bila kita kata ini ujian Allah, maka kita kena baik dengan Allah. Kita memohon. Selepas kita sembahyang, kita doa, kita mohon. Sebab apa kita kena mohon dengan Allah? Allah yang maha kaya. Kita tak tahu masa depan kita. Kita tak tahu ujian yang datang dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang ujian kecil, tapi ada kadang-kadang ujian berat. Kadang-kadang ujian tu datang daripada suami. Suami yang bermasalah, suami buat hal. Ada pula datangnya daripada isteri, isteri yang buat hal dan sebagainya. Ada yang tak datang daripada suami isteri. Allah datangkan ujian anak. Anak sakit, anak apa, maka kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana kita nak mohon dengan Allah sedangkan hubungan baik kita dengan Allah tak ada? Sembahyang, perintah, ketaatan kita tak ada, kita nak minta. Bagaimana Allah nak beri? Dan belum tentu Allah terus bagi. Bukan terus bila kita doa terus dapat.
tapi dengan sembahyang tadi kita tahu ini ujian Allah, ada kebaikan daripada ujian Allah tadi, maka akhirnya kita dapat menempuh segala-galanya dalam rumah tangga tadi. Inilah sebenarnya kaitannya sembahyang sedikit. Sembahyang bagaimana kita dapat kekuatan untuk kekalkan rumah tangga dalam kebahagiaan, insya-Allah bila kita baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam program Bisikan Nurani pada hari ini, dan saya akhiri dengan aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.